bagal. Lepas itu nak kata mahkamah tak adil. Zaid Hamidi nak kata mahkamah tak adil. Sepatutnya ambil cermin paling besar di PWTC, letak di hadapan muka Najib Razak, Zaid Hamidi dan Ashraf Wajdi. Semua cakap tak adil akan melantung kepada diri mereka sendiri. Mereka yang tidak adil. Ini dalam laporan media. Tak baca ke laporan media Melayu? Bukan suruh baca bahasa Inggeris. Maksudnya retorik politik lah kot. Bukan nak suruh baca Gujarati. Tak, saya ini yang saya nak tekankan kepada rakyat. Kita wajib benci retorika politik. Politik tidak boleh mengatasi undang-undang dan perlembagaan. Berapa kali kita nak cakap, kalau awak nak dengar orang politik cakap undang-undang, ya, baik awak dengar para alamawan bercakap bola sepak. Baik awak dengar tukang masak bercakap pasal seni. Baik awak panggil tukang wayang untuk mengajar budak-budak di sekolah. Takkan nak cacah marba macam tu. Orang yang cakap pasal undang-undang dan kehakiman semestinya lah daripada mereka dalam bidang tersebut. Seperti mana kita cuma mengambil pendapat agamawan tentang agama. Kepakaran masak macam Chef Wan, kita tanya pasal resepi. Kalau kita nak tahu pasal wayang, mungkin kita jemput Mak Kilau, tapi dia pun Allahuakbar. Kita jemput pula siapa nama ni, Yusuf Aslam dan anak dia. Setiap orang dalam bidang kita dengar. Adakah rakyat nak ditipu, terus ditipu oleh retorika politik, oleh mereka-mereka yang bernama Zaid Hamidi dan Ashraf Wajdi, yang tak baca pun laporan apa yang berlaku di mahkamah. Kemudian lantik seorang peguam dan mengatakan dia tak sedia untuk berujar. Padahal peguam itulah peguam gentleman. Saya amat hormati Haji Hisham Tepotik. Awak lantik Hisham Tepotik, kenapa awak tak bagi standby? Pada masa lead law sepatutnya dibuat permohonan untuk masuk, pada masa itu pergi jumpa Hisham Tepotik. Haji, kalau lead law tak masuk, saya nak Haji teruskan. Boleh tak Haji baca dulu, saya buat bayaran guaman awal-awal. Kenapa Najib Razak tak buat benda macam tu? Kenapa tak pentingkan, tak menjaga kepentingan diri dia? Benda-benda yang boleh direncanakan daripada awal supaya dia diwakili dengan sebaiknya oleh peguam-peguam tersuruh yang ada. Peguam yang dihentikan pula tiba-tiba datang balik. Apakah sarkis ni? Ya? Jadi Zaid Hamidi, Ashraf Wajdi, awak jangan cakap banyak lah bila datang pasal undang-undang dan kehakiman. Ya, seperti mana 1+1 pun saya tidak akan tanya awak jawab, sebab jawapan awak bukan 2. Begitu juga tak payah nak jawab pasal undang-undang dan kehakiman. Ya, dan saya harap rakyat, terutamanya ahli UMNO, benda ni faham. Sebab saya percaya rakyat kita ni matang. Mereka tak mengira datang daripada sempadan parti mana. Tapi kalau bercakap yang benar, semua menjadi rakyat Malaysia yang sejati. Kalau nak sokong benda yang palsu, maka kita boleh juga menjadi musuh di arena perbalahan pendapat. Bukan yang musuh sampai nak membunuh. Tidak. Sebab kita ni semua rakyat Malaysia, agama Islam dan juga agama yang lain menghormati nyawa manusia. Okay? Tapi yang penting di sini adalah jangan ikut retorika politik. Itu saya kena jelaskan untuk menjawab secara lengkap soalan berkaitan dengan aduan mereka-mereka politik ini. Itu pemimpin-pemimpin UMNO. Mereka seolah-olah tidak mampu menerima ataupun tak nak menerima kenyataan. Dan seperti mana Haji kupaskan tadi, bacalah, Iqra, bacalah. Janganlah hampa tak baca main tembak. Itu perangai pemimpin UMNO. Ada lagi Haji? Ada juga pemimpin macam tu di kalangan parti-parti lain juga. Ada satu lagi pemimpin bekas Perdana Menteri. Iyakah? Ya, yang ke-8, Muhyiddin Yassin. Dia pula gila claim mileage pula. Mahyadin. Baik. Dia pula claim mileage pula di atas hukuman yang dijatuhkan ke atas Najib. Kononnya dialah seorang pemimpin yang berpegang teguh tidak melayan perompak, penyangak dan penyamun. Tetapi dalam masa yang sama, 32 juta rakyat Malaysia masih segar apabila dia menghulurkan tangan kepada perompak dan penyamun untuk membentuk kerajaan. Itu perangai apa pula, Cik? Dulu saya ingat lagi beberapa minggu yang lalu, kita telah bincang tentang betapa bodohnya strategi politik Muhyiddin Yassin. Sebenarnya bukan saja bodoh, tapi hampir hampir menjahanamkan negara.
Apabila kerajaan Najib Razak jatuh, barulah ada peluang buat siasatan melalui pihak-pihak berkuasa secara neutral di bawah kerajaan yang bukan lagi di bawah Perasaan Nasional. Siasatan dibuat pihak-pihak berkenaan dan kemudian tuduhan dibawa di mahkamah pada 4 Julai 2018. Tapi pada 23 Februari 2020, ingat ya, keputusan Nazlan untuk mendapati Najib Razak bersalah adalah pada 28 Julai. Tapi pada 23 Februari 2020, Muhyiddin Yassin menjatuhkan kerajaan Mandat Rakyat dan berjabat tangan, menghulu tangan simpati macam lagu Search, meniti titian usang kepada siapa? UMNO. Now, awak ni tak ada kekuatan diri sendiri untuk cuba kontrol yang awak kata DAP tu di dalam Pakatan Harapan. Macam mana awak berani nak cuba kontrol kleptokrasi pula? Tak masuk akal. Tak ada kewibawaan. Ya? Kita kena kata kepada pemimpin yang tak berwibawa, mereka tiada kewibawaan. They have no character, charisma to be the leaders. You could have been a Prime Minister for 17 months or no. Bukan sebab karisma, sebab opportunist. Dan kemudian jatuh, dijatuhkan oleh orang yang awak hulurkan tangan. Tak kebodoh ni. Dan kalau misal katalah mereka lancarkan strategi mereka yang jahat dan licik, mungkin mereka dah ambil kuasa dan mungkin pertuduhan itu telah digugurkan. Nampak tak? Siapa yang menyebabkan perkara itu berlaku, jika ianya telah berlaku, itu Muhyiddin Yassin. Dan dia nak claim kredit. Ya, betul, pada masa dia dibuang daripada UMNO, dia dibuang kerana kononnya menyuarakan isu 1MDB. Tapi apa yang dia buat selepas dia keluar? Berapa lama dia duduk menyepi sehingga dijemput untuk berbincang pada masa deklarasi rakyat dan kemudian bersetuju bersama-sama untuk membentuk Bersatu pada masa itu, sebelum dikhianati Bersatu pula. Ya? Jadi hang nak ambil kredit, ambillah, sebab orang yang tak layak mengambil kredit lah akan tuntut kredit. Betul. Jadi biar ambil kredit, susun elok kat dada, termasuk satu cop besar pengkhianat dan juga strategis yang paling bodoh. Bila lompat keluar jadi kerajaan dengan Perdana Menteri, 3 negeri dia hilang bersatu. Saya tak faham. Lepas itu semua nak puji, kata bagus. Saya tak faham. Saya bukan ahli politik, tapi kalau macam tu nak main politik, itu bodoh bagi saya. Kalau main catur, awak dah bunuh 3 maharani dah. 3 negeri dah hilang. Jadi saya tak tahulah, kalau rakyat masih nak layan orang yang nak claim macam ni, biar sajalah. Kadang-kadang bila sunyi sepi, tak ada benda nak buat, nak masuk perhatian, masih nak kononnya claim perkara yang dia tak buat pun. Ya, saya tak nafikan dia telah keluar daripada UMNO, dipecat. Itu kita tak nafikan. Betul. Kita bagi kredit when it's due. Tapi janganlah sampai tahap bila awak yang menghancurkan, hampir hancurkan kesihatan perjalanan untuk mengambil tindakan sampai muktamad kepada kleptokrasi. Awak yang hampir hancurkan. Kalau pada masa itu mereka licik betul, dapat mengatasi dan mengambil teraju daripada Ismail Sabri, macam mana? Macam mana? Siapa nak jawab? Muhyiddin Yassin lah bersalah. Sebab dia yang membenarkan mereka daripada bawah, tapak yang paling buruk dalam menghadapi perbicaraan, terus jadi rakan kongsi Perikatan Nasional, kemudian jadi kerajaan bukan rakan kongsi lagi, pemilik tunggal. Jadi nak bagi kredit lagi, you claim lah your kredit. Jadi apa yang sebenarnya yang patut kita sebagai rakyat Malaysia, janganlah kita jadi terikut-ikut dengan perangai pemimpin-pemimpin UMNO maupun pemimpin-pemimpin Bersatu. Menaguk di air yang keruh, menghormati, menjunjung kedaulatan undang-undang. Keputusan sudah dibuat, keputusan sudah pun disahkan oleh Mahkamah Persekutuan. Jadi kepada pemimpin-pemimpin UMNO, lebih baik diam dan menghormatilah undang-undang, rule of law.